يا الله بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bertegakkan sikit macam saya ingat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. الإلهي يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت رب العليم فعلمني من علمك يا عليم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, ayuhal musyahidun al-kiram, tuan-tuan serta puan-puan, para ikhwan, para akhwat, serta khusus kepada pengurusan Surau An-Nur BSS Bandar Seremban Selatan, didoakan semoga kita semuanya berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada pagi ini saya akan meneruskan sesi kuliah duha kita dalam rangka untuk kita berbincang tentang pengalaman-pengalaman kerohanian, ilmu-ilmu daripada intipati Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai ilmu hakikat, ilmu batin, ilmu al-asrar, ilmu al-adwaq, ataupun disimpulkan dengan nama yang lebih popular iaitu ilmu tasawuf, ya. Maka dalam perbahasan ilmu tasawuf ini telah kita bicarakan pada minggu yang lepas, iaitu keperluan kita dalam berguru, ya. Jadi dan telah kita nyatakan bahawa sangat perlunya seseorang salik itu, seorang hamba itu dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami, meneliti, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia perlu berguru dengan pewaris Nabi iaitu al-ulama warathatul anbiya. Dan juga kita katakan bahawa dalam apa yang dikongsikan, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Qutubuddin Ad-Dimashqi dalam risalah Makkiyah beliau ini, maka Syekh itu lebih tahu bagaimana selok-belok perjalanan kita. Dia akan tunjuk arah, pimpin hati kita, ingatkan kita, kaunseling kita benda baik, benda buruk, ya. Kalau kita bersendirian, dibimbangi kita akan tergelincir, terhumban dalam gaung, ya. Nanti pelbagai masalah yang kita akan terima sekiranya kita bersuluk tanpa pimpinan guru, ya kan. Maka tuan-tuan sekalian, dan juga kita berdoalah supaya Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dengan guru yang mursyid. Dan juga, ya, kita juga perlu memahami untuk bagi kriteria mencari guru ataupun mengenal guru yang mursyid itu adalah beberapa perkara yang digariskan di sini. Antaranya apa yang viral kan di kalangan orang awam, yang kaki surau lah, orang masjid lah, orang kuliah, dia dapat mengenal sedikit sebanyak guru tersebut. Dan juga kita melihat kepada perakuan, pengiktirafan ulama semasa, pendakwah sekarang, asatizah yang ada tentang keilmuan seseorang itu, maka itu wajar dan layak kita ambil dia sebagai guru kita yang membimbing jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, kerana dalam suluk kita, antara perkara yang paling asas kita berbicara tentang fardu ain, ya kan. Kita bicara tentang apa itu al-Islam, apa itu al-iman,
dan barulah datang di sana apa itu al-ihsan. Maka al-Islam itu kita ulang tuan-tuan, dia fiqh. Maka kita bermazhab lah, mazhab fiqh, mazhab Syafi'i, dan mana-mana aliran mazhab yang mu'tabar, yang diperakukan, yang telah diwartakan, difatwakan oleh institusi fatwa kita contohnya. Itu fiqh kita lah. Kita mengajilah fardu ain, macam mana kita nak taharah, ya kan? Macam mana kita bersuci, macam mana arah kiblat kita, apa syarat-syarat sah, apa dia sunat ab'ad, apa yang kita gantikan dengan sujud sahwi. Itu contoh dalam bab solat lah. Kiaskan masalah haji, puasa, muamalat, tuan-tuan nak terlibat dengan saham, tuan-tuan nak terlibat dengan jual beli, ya. Jadi mesti ada kefahaman dari sudut hukum. Itu fiqh. Okey, kalau kita kata tauhid, maka di sini dia jelaskan sedikit tentang akidah. Ya, akidah ni orang selalu sebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang dibawa oleh para masyayikh kita, tuan-tuan guru kita, para ulama kita nak kekalkan konsep ma ana alaihi wa ashabi, sabdaan Nabi SAW, iaitu apa yang aku pegang, apa yang aku sampaikan dan diteruskan, disambut oleh para sahabat, diperturunkan kepada generasi berikutnya, tabi'in, tabi'in di kalangan salafus salih, diterima oleh kumpulan khalaf, generasi terkemudian sampai ke zaman kita ni. Ya, sampailah ke akhir zaman, ke hari kiamat nanti. Maka itu yang dikatakan sebagai maksud ahli sunnah wal jamaah. Dari sudut akidah, tuan-tuan, saya ringkaskan, kita ada 3 aliran. Ada aliran, tuan-tuan, namanya kita mengaji tentang pendekatan salaf. Salaf ni bukan Salfi, bukan Wahabi, ya. Salaf ni, tuan-tuan, artinya pendekatan, iaitu yang yang diasaskan, yang dipelopori oleh Imam Ahli Sunnah, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, wa ma adraka ma Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tak kenal Imam Ahmad, salah seorang perawi mazhab Imam Syafi'i, mazhab qadim Imam Syafi'i di Baghdad, Imam Ahmad, di mana beliau telah menyusun ataupun dianggap sebagai pelopor kepada pemikiran ataupun metod akidah dari sudut pendekatan salaf. Ya, diambillah cara sahabat macam mana, ya, sebahagian besar tabi'in bagaimana pendekatan mereka. Maka secara mudahnya pendekatan Imam Ahmad ini, kita kata dia tafwid, dia serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala tanpa takwil ayat-ayat yang mutasyabihat. Kemudian muncul pula 2 imam besar, Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi. Dia memudahkan lagi kefahaman kita. Semuanya mengambil kesimpulan Quran dan hadis yang sahih. Untuk memudahkan kefahaman, maka disusunlah sifat 20, sifat 13. Kedua imam ini membantu kita untuk memahamkan apakah kaedah ma'rifatullah, nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, disusun dalam bentuk, tuan-tuan, gabungan hukum akal dan hukum naqal, Quran hadis, dan dibantu oleh bagaimana logik pemikiran akal kita yang dipantau, yang dikawal selia oleh nas Quran dan hadis. Itu pendekatan Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhuma. Cuma ada satu lagi, tuan-tuan, kefahaman tauhid, iaitu di sudut orang sufi. Orang sufi, tuan-tuan, dia setelah mengaji dari sudut fardu ain tadi tu, fardu ain sudut usuluddin tadi, ilmu kalam, ilmu tauhid, maka tauhid mereka nak capai dari sudut apa? Alla yadhkura syai'an illa Allah Ta'ala. Yang disebut hanyalah Allah Ta'ala, ya, yang dikaji hanyalah Allah Ta'ala, yang dicari hanyalah Allah Ta'ala, yang cuba difaham, dikenal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia suka, dia bonci, semuanya berasaskan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ini tauhid, level tauhid, maqam tauhid di sisi orang sufi. Maka pastilah yang maqam ini lebih tinggilah, tuan-tuan. Kalau kita baca manaqib para ulaillahi salihin, sebahagian mereka yang mengambil pendekatan, tuan-tuan sekalian, yang melihat segala-galanya ini musyahadah, segala-galanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Imam Abul Abbas Al-Mursi, tok guru Imam Ibn Atha'illahi Sakandari, Abul Abbas Mursi ini syekh kedua dalam tarikat Syadziliyah, iaitu murid Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili.
kemudian barulah dipindahkan kepada generasi yang ketiga, murid yang ketiga, tok guru yang ketiga, Imam Ibn Athaillah. Maka kalau kita baca Imam Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, sebab tu dia berani kata, "Lau ghaba anni Rasulullah SAW tarfata ainin ma adatu nafsi fil muslimin." Kalau Nabi hilang daripada radar hati aku, daripada perasaanku, maka aku ni telah keluar daripada Islam. Maknanya keterikatan mereka dengan Rasulullah SAW, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka jaga sebaik mungkin, tidak pernah terputus. Maka mereka hanya melihat alam ini, tuan-tuan, sebagai tajalli, sebagai bentuk terjemahan kehebatan, kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semuanya itu akan dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna tauhid inda sufiyah, tuan-tuan ya. Maka kalau itu, tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita perlu melihat ya kepada ya kebenaran ya dalam kita mengaji ini, dalam kita bertasawuf ni, tuan, dalam kita mengambil bai'ah dalam sesuatu tarikat itu, maka dia kata ya, apa yang perlu kita lakukan sekiranya kita dah benar niat kita, dah betul dah cara kita, tuan-tuan, dan kita tadi pula ada kerinduan sangat untuk mencapai maqam hakikat, mencapai tentang makrifat, maka tidak lain dan tidak bukan, kata Imam Qutubuddin ini, tuan-tuan, dia kata apa? Mesti mendapatkan seorang guru, syaikh, mentalkinkan kita zikir. Mengajarlah kita zikir kan. Dengan zikir itu dia perlu muwadhabah, kena berterusan. Zikir yang istiqamah. Tuan-tuan ya. Jadi dan antara dia sentuh sedikitlah, tuan-tuan. Antara sedikit kita berguru ni, ada disebut oleh masyayikh kita, para habaib kita sebut berguru ni bukan nak tiru style punya sorban dia, style ridak dia, sekadar nak mewarisi pakaian zahir dia sahaja. Kalau dapat itu bonus lah kan. Khirqah nama dia kan, istilah khirqah. Ya, guru pakaikan sorban kita, itu baiklah, itu bonus lah kita dapat. Guru wariskan kita Quran dia ke, ya, kitab-kitab dia, tasbih dia ke, ini bonus. Itu namanya khirqah. Tapi tuan-tuan, bukan sekadar kita nak dapat yang luaran. Yang penting, tuan-tuan, kita meniru gaya guru kita tu dalaman. Itu yang paling mahal sekali. Meniru akhlak dia, mengambil motivasinya, semangat juang dia, himmah dia yang begitu tinggi, kealiman dia, keilmuan dia, akhlak. Itu yang kita nak ambil daripada guru kita, tuan-tuan kan. Kemudian Syekh kata di sini, seorang murid, kita semua murid kan, perlu berterusan dalam berzikir. Dan antara zikir yang paling penting bagi seorang murid yang mubtadi, permulaan, tuan-tuan, dia ada permulaan, pertengahan, penutup, muntahi. Itu climax dia lah. Tapi kita ni, tuan-tuan, masih bermula lah, baru nak kenal zikir, baru nak mesra dengan zikir kan. Maka zikir yang paling utama itu iaitu la ilaha illallah. Yang paling utama, tuan-tuan, yang perlu kita teruskan ya, dengan sebab dalam zikir la ilaha illallah itu ada nafi dan itsbat. Apa nafi? Menafikan. La tu menafikan, tiada Tuhan, la ilaha. Nafikan segala lintasan hati, nafikan segala-galanya, kita itsbatkan iaitu illallah kan, tuan-tuan. Ya, maka la ilaha illallah. Dan kalau orang yang mengaji tarikat, dia ada sedikit sistem rabitah. Kita fatihah dulu dengan guru kita kan. Kita boleh fatihahkan kepada Syekhuna Sayyidi Syekh Faiz, Sayyidi Syekh Murtada, Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id Al-Linggi, semua para masyayikh kita, syekh-syekh kita yang masih hidup pun sama, Syekh Nuruddin, ya, semua para masyayikh kita, tuan, kita doakan mereka. Kita ada hubungan kerohanian dengan mereka. Maka ya, kita menganggap bahawa zikir kita itu akan kita dipantau oleh guru kita. Kita boleh share pengalaman kerohanian kita dengan guru kita, tuan-tuan kan. Kadang-kadang dalam orang tu dia bersuluk, dia berzikir, tuan-tuan, ya, kadang-kadang ada gambaran-gambaran, pemikiran-pemikiran, lintasan-lintasan. Ada yang buruk dan ada juga yang baik. Jadi kalau kita berguru, maka guru akan kata tak payah layan dulu benda-benda lintasan-lintasan itu,
khayalan-khayalan itu jangan dilayan dulu. Ya, fokus kepada zikir, nafi, itsbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang dipasakkan dalam hati kita ialah Allah. Yang ditanamkan dalam jiwa kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Kan tuan-tuan sekalian. Maka kita pun berterusanlah untuk berzikir, ya, tahlil. Sekarang ni subuh kan tak ada kuliah lagi, kecuali surah An-Nur yang dia buat kan. Lain-lain tak berani buat kuliah subuh. Maka apa nak buat? Lepas subuh tu dia bantailah tahlil 100 kali. Kan macam Majid Sendeng tadi, Ustaz Amin. Dia baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Kan sebab sementara kuliah tak boleh on lagi ni kan. Isnin sampai Jumaat baca tahlil, sampai Sabtu Ahad selagi tak ada kuliah baca tahlil. Tuan-tuan sekalian kena ingat dikata di sini bahawa ada sebanyak 70,000 hijab, tuan-tuan, sama ada dalam bentuk cahaya ataupun kegelapan yang menghalang kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Tebal hijab itu, 70,000 hijab. Ya tuan-tuan, yang kadang hijab itu dia berbentuk yang kita kata positif, cahaya, ilham yang mulia, dan ada juga yang bentuk yang negatif, zulmah, kegelapan. Tuan-tuan jadi bisikan-bisikan itu perlu kita nafikan, tuan-tuan. Hijab itu perlu kita pecahkan, ya, iaitu dengan meneruskan zikrullah, la ilaha illallah, tahlil. Disebut dalam Quran sebagai kalimah tayyibah, tuan-tuan, kalimah yang sangat suci, mulia, murni. Cuma tadi sebaiknya zikir kita itu dengan bai'ah, dengan pimpinan daripada seorang syekh, tuan-tuan. Ya, antara hijab kita tadi, kan saya khabar tadi hijab itu ada 70,000 hijab. Ya, antaranya lah hijab kita, nafsu kita, syahwat kita, syaitan yang mengganggu kita, keperluan kita, keinginan kita, angan-angan kita, ya, tabiat kita, perangai kita, akhlak kita, panca indera kita. Ini semua dianggap sebagai benda-benda yang menghijab, ya, hati kita. Jadi dia boleh jadi rohaniah kita tu terang, ya, cahaya, bercahaya, dan boleh jadi gelap. Dengan cabaran-cabaran 70,000 hijab ini kita kena terus berzikir, tuan-tuan sekalian, ya. Maka ada juga dicadangkan, tuan-tuan sekalian, di sini, ya, bahawa antara 70,000 hijab itu, masya-Allah tabarakallah, banyaklah ni kan disebutkan. Ada yang bentuk dia, ya, gelap, dan gelap gelita, ya. Color dia walau nuha kadir, koruh color dia. Kan kita berzikir, insya-Allah kekeruhan itu akan bertukar kepada kejernihan. Kan? Cantik akhirnya. Jadi cantik, ya, sama macam awan yang menanggung hujan, air hujan. Tu saja kat situ je ada 10,000 hijab. Kan? Ada, tuan-tuan, 10,000 lagi tu dia dalam nafsu kita, tabiat kita, perangai kita, 10,000. Kan? Dia kata benda ni pula colornya azraq, colornya warna biru. Ya, tapi setelah kita melalui proses tarbiyah, pendidikan, dia akan bersih. Dia akan tumbuh kebaikan-kebaikan dekat situ. Ya. Kalau kita tanam dengan benda baik, maka baiklah, kita akan semai, kita akan tuai. Tapi kalau kita biarkan dia, hijab itu kita biarkan, maka dia akan terus membarah, ya, dan tak dapat kita nak kontrol nanti. Itu ada pula jenis begitu kan. Ya, dalam tabiat kita, ya. Ada lagi yang diletakkan hijab itu dalam latifah qalbiyah. Tuan-tuan kan, yang colornya disebut dekat sini merah. Ya. Maka perlu dipantau, perlu diteruskan dengan zikrullah. Ada lagi yang 10,000, tuan-tuan, disebut dalam latifah sirriyah, colornya putih. Ya. Dia umpama macam cermin, kata Syekh di sini. Ada pula lagi 10,000 lagi tu colornya kuning. Sangat kuning, ghayatis safa. Tapi kuning tu cantiklah, kata dia, dalam latifah ruhiyah. Ada yang keenam, 10,000 lagi, latifah khafiyah. Tuan-tuan, ya, dia umpama, ya, hitam mata kita ni. Kan? Tuan-tuan sekalian,
Kemudian yang terakhir, yang ketujuh antara hijab itu ialah disebut sebagai latifah haqiqiyah. Ya, kalanya hijau. Ini menyenangkan hati, menggembirakan perasaan, tuan-tuan sekalian. Dan ini semua saya secara peribadi tak dapat nak menghuraikan secara lanjut, secara detail. Saya perlu perhalusi dulu, maksudnya saya perlu bertanya dengan syekh dulu. Baru nanti kalau ada rezeki saya dah faham, saya akan lanjutkan kepada tuan-tuan secara lebih detail lah. Maka tuan-tuan, inilah dia cabaran kita dalam kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, jihad kita. Tetapi tadi kita teruskan tahlil, zikir dan mendapatkan nasihat dan panduan daripada seorang syekh, tuan-tuan sekalian, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka dengan berzikir tadi tu, zikir, ya, untuk kita dapatkan ketenangan, mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, maka kita teruskan berzikir, kita teruskan berzikir, ya, jangan berhenti untuk berzikir walaupun kita tak khusyuk, walaupun kita ada kelemahan, walaupun kita ni pernah akan melakukan maksiat mungkin, tetapi tetap kita meneruskan zikir. Orang berzikir, tuan-tuan, dia ada peringkat dia. Mula-mula kita latih dengan lisan kita. Lisan kita biasakan bercakap, biasa menyebutkan Allah, biasa menuturkan la ilaha illallah. Macam malam tadi kat Kampung Payoh, tuan-tuan, Masjid Kampung Payoh, kitab Tajul Arus Imam Ibn Atha'illah Sekandari, dia tradisi orang dulu suka tanya khabar. Apa tujuan? Supaya orang boleh jawab Alhamdulillah. Kan tu zikrullah, menyebut nama Allah Alhamdulillah. Kan tuan-tuan, jadi zikir tak apa, belum masuk hati dulu, proses yang permulaan dengan lisan dulu. Alhamdulillah, Allah, Ya Latif, apa yang zikir yang baik-baik, tuan-tuan, nama Allah kita sebut. Kemudian nanti akan kita pasakkan dalam hati kita, insya-Allah. Ya, jadi zikir itu setelah kita dah latih tubi dengan lisan, insya-Allah nanti akan masuk dalam hati. Tu sampailah peringkat nanti, tuan-tuan, kita dah seronok dengan zikir, fana dengan zikir, tuan-tuan, istilahul madhkur wan miha'udz zikir. Itulah dia, kita memang sentiasa ahli zikir. Tak sedap badan lah, tak boleh sarapan lah pagi ni kalau tak zikir. Begitu, tuan-tuan. Tak selesa hidup ni kalau tak baca Quran. Begitulah kemuncaknya. Maka kata Syekh di sini, itulah natijah daripada amal soleh, tuan-tuan, dan keadaan-keadaan yang baik. Tapi syarat dia tadi tu, nak dapat zikir yang khusyuk, ya, mesti apa, tuan-tuan? Kita mulakan dengan niat yang benar. Suhbatil bidayah, bisihatil bidayah. Nak dapat kemuncak yang bagus, ending yang baik, niat kita daripada awal ni mesti kita jaga. Ya, perkara yang awal ni mesti kita pelihara supaya apa, tuan-tuan? Ya, kualiti keadaan kita akan berkesudahan dengan kesudahan yang baik. Jadi dibalik kepada apa? Niat kita mula-mula bertarikat tu untuk apa? Niat kita apa dia? Supaya kita berzikir tadi nak bersih hati, nak ampun dosa. Niat tu kita jaga. Niat apa? Berguru. Nak jadi syekh? Tak boleh. Niat kita berguru ialah untuk mendapatkan panduan sahaja. Setelah kita berguru, tuan-tuan, dah betulkan niat kita, insya-Allah nanti kesudahan kita juga akan cantik. Dapatlah kita menghayati zikir dengan maksud yang sebenar, tuan-tuan, ya. Taib. Kemudian saya nak teruskan, ada pengalaman yang dikongsikan oleh al-Imam Ustazul Tariqah Imam Abul Qasim Al-Junaid. Imam Junaid Baghdadi, tuan-tuan, radhiyallahu an, yang mendapat pimpinan guru beliau, pak saudara dia As-Sariyus Saqati radhiyallahu an. Maka beliau menggariskan ada 8 perkara syarat yang merupakan jalan yang perlu kita tempuh untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 8 perkara yang elok ataupun yang boleh dilaksanakan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pagi ini saya nak share 2 dululah. Kita share 2 dulu pagi ini. Tuan-tuan, yang pertama yang disebut oleh Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, ya, disebut yang pertama dawamut taharah. Kena rajin bersuci, berwuduk, ya, suci zahir dan batin. Ini syarat pertama, tuan-tuan, diletakkan, ya, dawamul wuduk. Yang pertama, kita bersuluk ni rajin-rajin menjaga wuduk. Walaupun perut kita penuh di angin, tuan-tuan, terkentut je kan. Kan kejap nak terkencing sebagainya. Tapi orang yang memelihara wuduk ni, tuan-tuan, dia ada kelebihan. Kan? Sebab itu sehingga Nabi SAW sebut, istaqimu walan tuhsu.
istiqamahlah kamu, walaupun tak boleh terhitunglah istiqamah tu macam mana. Ya, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah sebaik-baik amalan tu solat. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Orang yang beriman dia sahaja yang dapat memelihara wuduk. Tuan-tuan, samalah orang beriman dia boleh minum banyak-banyak, bukan kopi tarik ke teh ais ke dah. Orang beriman saja yang boleh minum banyak-banyak air Zam-Zam. Jadi orang munafik tak boleh togok Zam-Zam banyak-banyak, rasa payau. Orang munafik tuan-tuan tak dapat nak menjaga wuduknya dengan sempurna. Tetapi orang beriman dia menjaga wuduk, sehingga Nabi SAW sebut al-wudu'u silahul mu'min. Dalam riwayat lain, al-wudu' itu nur ala nur. Wudu' itu senjata orang mukmin. Wudu' itu cahaya atas cahaya, tuan-tuan. Jadi maknanya, first step, tuan-tuan, langkah pertama memanglah dengan bersuci. Ya, dan kita mengaji fiqh, tuan-tuan, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya beliau, ya, dikatakan, buniyad dinu ala nadhafah. Agama kita ni terbina atas dasar kesucian, kebersihan. Dalam riwayat lain disebut miftahus salah at-tuhur. Anak kunci solat itu ialah bersuci. Riwayat lain sebut at-tuhuru nisful iman. Bersuci itu sebahagian keimanan. Nampak tak tuan-tuan ya? Maka sebab itu memang betul lah apa yang dikemukakan, yang diutarakan oleh Imam Junaid di sini radhiyallahu an. Memang step pertama kita tadi nak cerita bab zikir, nak cerita bab muhasabah, nak cerita bab musyahadah. Pertama sekali kita clearkan zahir kita, bersihkan daripada kotoran. Tuan-tuan sekalian, wa thiyabaka fatahhir, pakaian itu dibersihkan. Itu firman Allah pada Nabi SAW, tuan-tuan sehingga dalam Quran juga Allah sebut ciri-ciri ya hamba-Nya yang Allah kasih, iaitu rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sadaqallahul azim. Lelaki yang ya Allah suka mereka kerana mereka sentiasa bersuci. Allah kasih kepada orang yang bersuci. Tuan-tuan ya. Jadi bab taharah. Maka dia kata apa? Maksud taharah dari sudut kesufian ni apa? Bukan sekadar kita basuh tangan pakai hand sanitizer tu, sekadar kita lap dengan tisu macam mana tu nak mengelakkan COVID ni kan. Apakah itu saja? Dia kata di sini, kata Syekh Al-Imam Qutubuddin rahimahullahu ta'ala, dia tak makan, dia tidak minum, dia tidak berkata-kata, dia tidak tidur melainkan dalam taharah kamilah yang bersih, dalam keadaan dia bersuci. Kan? Kenapa? Dengan bersuci, berwuduk itu terhasillah baginya keberkatan. Keberkatan zahir dan batin, kesucian dalaman dan luaran. Dengan bersuci itu bersihlah hatinya, lapanglah dadanya. Kerana apa? Kerana seseorang tu tak mungkin dia masuk ke dalam hadrah as-samadaniyah. Apa maksud hadrah as-samadaniyah? Dia tak akan merasai kemanisan ibadah, kelazatan beribadah, merasai kebersamaan bersama Allah, melainkan hatinya mesti salim, hati yang bersih, yang sejahtera. Kan? Barang siapa yang tidak menyucikan zahirnya, dapat mengikut kaedah syariat tadi, berwuduk tadi, ya, ataupun mandi tadi, maka batinnya juga agak sukar untuk dibersihkan. Jadi bermula dengan zahir. Zahir itu syariat, batin itu hakikat. Maka kita kena buat syariat dulu baru capai perkara yang hakikat. Maka kata Syekh lagi tuan-tuan, li'anna adh-dhahira inwalul batin. Luaran itu merupakan cerminan dalaman. Kalau luar tu bersih, kuku dia potong, tuan-tuan kan, misai tak adalah serabai, muka dia tak adalah apa, tuan-tuan, samak samun muka kan, bersih tuan-tuan, itu dah menggambarkan apa yang dalam hati dia, kebersihan dalaman dia. Maka orang yang berterusan tuan-tuan dalam taharah itu, insya-Allah dia akan capai tuan-tuan, akan memperoleh cahaya ketuhanan. Kan? Jadi dia jaga yang luar tu dulu, bersihkan pakaian, tempat tinggal dia, khusus tadi dia dengan wuduknya, dengan mandinya tuan-tuan, maka insya-Allah dia akan mendapat reaksi ataupun balasan yang baik, akan bercahaya hatinya. Tuan-tuan sekalian ini proses pertama yang disenaraikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi untuk kita meluruskan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang pertama, kita kena dawamut taharah, sentiasa bersuci, mengekalkan wuduk, tuan-tuan sekalian.
ya, dan insya-Allah pada pengajian akan datang kita tengok pula dawam as-saum, macam mana mengawal makanan, dawamus sukut, macam mana nak mengawal perkataan, dawamul khalwah, bagaimana nak mengurangkan sedikit bersosial yang tidak perlu, dawamul zikir, zikir kita dah sebut sikit tadi, yang kelima. Yang keenam, dawam naf'il khawatir, lintasan-lintasan tu kita kena nafikan. Kemudian tuan-tuan, hubungan kita dengan guru. Dan yang ke-8 nanti Syekh Al-Imam Junaidul Baghdadi, dia sebut jangan protes. Hatta nanti orang mengaji tasawuf tuan-tuan, dia tidak lagi memohon syurga, dia tidak lagi mengharapkan pahala, dia tidak lagi takut pada neraka. Yang diharapkan segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan perbahaskan perhalusi perkara ini tuan-tuan pada pengajian yang akan datang. Wal afu minkum. Terima kasih atas kebersamaan. Teruskan infak untuk An-Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.